Kita semayang tapi baik, jadi perangai tak elok. Kesempurnaan ibadah 4. Pertama tadi ilmu, kedua ikhlas, yang ketiganya tindak tanduk perangai jadi lagi baik dengan ibadah, dan yang keempatnya nak capai kesempurnaan ibadah mestilah dimulakan dengan niat. Na'malu bin niat, semuanya dengan niat. Bila nak semayang mesti ada niat. Tak ada lah, memang tak ada lah orang nak semayang tu niat nak masak, tak ada kan. Tapi makna niat gitu, mesti ada yang mulakan dengan niat. Jadi kerjakanlah ibadah yang apa. Kadang-kadang semayang sunat tu je tengok semua orang semayang sunat qabliyah ba'diyah. Yang ada seorang tu boleh relax duduk tengok orang lain semayang, seolah-olah kau semayang lah, aku dah banyak, macam tu lebih kurang kan. Masalah tu buatlah kan. Tu ibadah-ibadah sunat ni juga salah satu cara nak bagi Nabi kenal kita akhirat besok. Akhirat besok Nabi panggil ummati, umatku dia panggil gitu. Yang tu lah suara yang kita nak dengar, macam tu lah bentuk panggilan yang kita nak Nabi panggil kita. Umatku, kemari kau umatku. Tapi kalau Nabi tak kena kita, sia-sialah hidup berpuluh tahun atas dunia, tapi Nabi tak kena. Sia-sia kalau Nabi tak kenal kita. Kan? Nabi sebut faman ahya bisunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Yang ketiga, terus menerus mengingati Allah dalam setiap keadaan, baik dengan hati, dengan lisan, dengan amalan keadaan dirinya. Kecintaan pada Allah ni ajak semua sekali. Dalam rumah tangga kita, ajak semua untuk terus ingat Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, barang siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Itu sebabnya kita buat kenduri tahlil arwah, dan kita buat doa selamat. Tujuannya kita buat kenduri-kenduri tu, yang buat tahlil arwah ni, sebab kita ni nak zikir satu. Zikir ni nak bagi ingat Allah. Tahlil tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu tahlil tu. Buatlah. Tu yang pertama buat kenduri. Yang kedua sebab nak makan. Tu penting. Sebab ramai cakap apa pula, memang betul. Sebab makan itu sedekah daripada tuan rumah, juga pahala besar. Nak pula tuan rumah niat sedekah, niat untuk arwah yang sedang ditahlilkan tu. Itu kan Allah Ta'ala ni nak cabut nyawa kita bila-bila je. Kita mungkin hari ni kita nampak tak penting, tak malah tak ada apa lah tahlil ni, tapi kita akan tahu bila kita dah tak ada atas muka bumi ni, kita dah kena tanam besok dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa tu lah bila keluarga kita buat, kita kalau boleh nak dia buat setiap minggu kalau boleh. Itu sebab yang ada ahli keluarga datang setiap hari Khamis malam Jumaat, datang masjid, bawa tu dia bagi juga tu, minta untuk arwah tu, sebab nak buat tiap-tiap minggu hadiah kan. Salah satu tanda ingat kan. Yang keempat, lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah berbanding yang lainnya. Mengajar ahli keluarga kita, mengajar tentang kecintaan pada Allah lebih kepada yang lain. Macam saya tengok macam keluarga saya dulu pun, baru-baru ni dalam bulan 12 hari tu nak pergi umrah. Nenek saya sakit, jadi masa tu itulah ujian. Mak saya nak pergi ke tidak, nak pergi ke tidak. Akhirnya fikirlah, kasih sayang kita pada Allah dan Rasul lebih daripada ahli keluarga kita. Nenek saya yang sakit tu sendiri cakap, pergilah, pergi, jangan tak pergi, nanti doa kita sampaikan salam pada Rasulullah. Itu pesan nenek saya pada saya, dan dia pesan pada mak saya, pergi, jangan tak pergi. Bila Allah Ta'ala dah jemput, pergi. Kan? Jangan sebut salah sebab benda-benda ni. Ada satu datuk tu tanya saya malam ni, masa nak pergi haji tahun lepas, dia last minute dapat panggil, tiba visa dia lulus, dia boleh pergi, dan dia nak pergi pula, dia uji pula anaknya kena operation, ada jangkitan, kena operation malam tu. Kena operation malam tu dah sebut salah, anaknya kecil lagi, anak-anaknya 3 tahun ke 4 tahun macam tu. Anaknya tu memang melekat dengan mak ni, macam mana nak pergi ni, aduh hai, nak operate ni besok nak pergi ni, malam ni operate, besok nak pergi haji. Jadi dia tanya pandangan saya, pergilah. Cuba fikir kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dapat mimpi. Saya cakap macam tu, saya terbayang kisah Nabi Ibrahim. Dia kata betul lah, saya pun terfikir juga. Dia kata, Datuk tengok,
Isteri saya sekarang ni macam mana tu? Ajaklah, pujuklah elok, pergilah. InsyaAllah anak tu tak ada apa-apa. Serahlah pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dia pergi. Anak operation malam tu, alhamdulillah, tak ada masalah, okey, berjaya. Dan bila dia pergi tu, cuma dia tak dapat nak jaga anak itu saja. Keluarga dia yang jaga. Jadi bila dia balik, alhamdulillah, dia pun tengok anak pun dah sihat. Bawa pula anak tu, bawa anak pergi umrah pula. Dalam selang seminggu dia balik pada haji tu, terus pergi umrah pula. Bawa anak tu sekali. Tu je kan. Kita kasih sayang Allah Ta'ala uji, kan? Allah Ta'ala uji kita. Yang kelima, merenungi, memerhatikan dan mengenal kebesaran Allah. Saya sebut bagi contoh-contoh yang macam ni bukan apa. Sebab sekarang ni banyak keluarga-keluarga dah jauh, makin jauh daripada Allah. Yang dikonja material banyak, kan? Kereta apa nak pakai, persaingan. Hidup kita sekarang ni lebih pada persaingan. Kereta siapa paling besar sekali, kereta siapa paling panjang, handphone siapa paling canggih, rumah siapa yang paling besar, siap ada laluan drive thru. Punya pemalih kan, lalu ambil makan jalan, macam itulah sekarang. Sedangkan benda tu sementara sifatnya. Manusia berlumba-lumba membesarkan rumah, berlumba-lumba kan menambah harta kekayaan. Tu yang Nabi pesan, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Betul, tak pernah cukup. Bersyukurlah kita dengan apa yang kita ada. Manusia jadi tak bersyukur disebabkan oleh 3 sebab. Sebab yang pertama, manusia tak bersyukur sebab sibuk tengok apa yang orang lain ada, sampai terlupa apa yang dia ada. Dia nak sangat itu, dia nak sangat ni, dia nak sangat ni, tapi dia terlupa dia dah ada dah. Macam-macam yang dia dah ada tu dia terlupa. Itu sebab manusia tak syukur. Yang kedua, dia tak bersyukur kerana sibuk melihat kelebihan orang lain, sedangkan dia terlupa melihat ada orang yang lebih susah daripada dia. Ramai. Ya. Baru kita dengar baru ni kan, budak tu sampai makan makanan ambil kat tong sampah makan. Dah tak ada makanan sangat. Makna tu ajar kita apa? Ajar kita syukur. Kita, anak kita taklah sampai tahap itu. Kan? Saya pergi kembara korban di Kamboja. Tengok, saya dah pergi dalam 3 kali lah. 3 kali saya pergi. 3 tahun turut-turut saya pergi dulu. Tahun lepas saya tak pergi. 3 tahun turut-turut tengok betapa susahnya orang Islam kat sana. Nak makan daging pun tunggu kita datang. Kita datang bagi. Satu grup datang. Berpuluh-puluh grup daripada Malaysia yang pergi. Daripada Singapura pun datang, daripada Indon pun datang. Malaysia paling ramai lah. Malaysia paling ramai. Dan satu grup tu sampai 80 ke 90 ekor lembu sumbangkan. Dan kesian orang Islam sana. Dapat pula daging. Bila kita dah potong-potong, kita dah timbang-timbang, kita hantar kat setiap rumah, hantar kat sana. Ya Allah, kesian betul. Dia orang dah dapat dia daging, dia peluknya kita, cakap terima kasih. Terima kasih, dia cakap lah dalam bahasa dia lah. Bau jangan cakap lah kan? Tapi bila dia bagi tu kan, kesian tengok peti ais pun tak ada. Setengah pada kita dekat Malaysia ni dapat daging korban, bergaduh dapat daging korban, sampai busuk tak masak dalam peti ais. Dia dapat tak ada peti ais pun, sidai dekat pagar, keringkan. Bila dia nak makan, barulah dia potong sikit-sikit nak masak. Macam tu sekali. Belajar, anak-anak yang kecil-kecil belajar. Kita daif-daif pun kita belajar, sekolah pondok pun sekarang ni alhamdulillah. Namanya pondok tapi canggih kan ni, aircon. Sekarang adalah yang masih belum aircon lagi, tapi ada bangunan lah, elok lah. Anak-anak orang Islam di Kamboja belajar mengaji, duduk bawah macam garas kereta tu, berbumbungkan zinc, duduk atas tanah yang disapu tanah, duduk atas tanah tu bersela, pegang Quran macam ni je belajar. Itulah dia. Itu sebabnya kita tengok kan, tengok orang yang lagi susah daripada kita, kita akan syukur. Sebab sibuk tengok orang yang senang daripada kita, memang kita susah nak syukur. Dan yang ketiganya, manusia jadi tak bersyukur kerana sebab terlupa. Kadang-kadang dia boleh sebut, aku berjaya ni sebab atas usaha aku, aku berjaya ni sebab aku kerja kuat. Sedangkan dia terlupa, ini semua dengan izin Allah. Ada orang kerja lagi teruk daripada kita, tapi tak senang-senang hidup dia, sebab Allah belum izinkan.
Kais pagi makan pagi, okey tu. Dia kais pagi makan 2 minggu lepas. Bayangkan tu. Bukan kais pagi makan pagi. Kat kira ngam-ngam tu balik modal tu kalau kais pagi makan pagi. Kais pagi makan 2 bulan lepas pun ada. Hutang pun tak selesai-selesai. Makan pun tak cukup. Kejap pinjam orang ni kadang dia tengah fikir siapa lagi yang kita belum pinjam. Betul tak? Orang miskin dengan orang kaya lain. Orang miskin apa kita nak makan malam ni? Orang kaya pula kat mana kita nak makan? Kat mana kita nak makan? Orang politik siapa kita nak makan? Tapi bukan itulah tajuknya, tak ni dia. Termasuk pula yang itulah kan. Tapi itulah dia beza kita orang susah dengan orang kaya.